Bayangkan Anda sedang memandu, mendaki jalan berliku, menuju ke puncak tanah tinggi yang paling terkenal di Malaysia. Suhu di luar semakin turun, dan kabus tebal mula menyelubungi kendaraan Anda, membataskan pandangan hanya kepada beberapa meter di hadapan. Di sebalik kabus putih yang tebal itu, berdiri sebuah struktur bangunan tinggi yang kelihatan sepi dan terasing dari kemeriahan pusat hiburan yang lain. Bangunan ini tidak mempunyai lampu neon yang terang atau musik yang bingit. Ia hanya berdiri kaku, seolah-olah sedang memerhati sesiapa sahaja yang berani mendekatinya. Ini adalah realiti bagi ramai pengunjung yang mencari penginapan murah di kawasan peranginan tersebut. Mereka sering tertanya-tanya mengapa unit-unit di bangunan ini dijual atau disewa dengan harga yang sangat tidak masuk akal murahnya. Di saat hotel lain mengenakan charge ratusan ringgit untuk satu malam, tempat ini menawarkan harga serendah makanan tengah hari. Namun, ramai yang tidak sadar bahwa penjimatan wang ringgit itu seringkali perlu dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Kos sebenar penginapan di sini bukanlah uang, tetapi ketenangan jiwa yang mungkin akan diragut oleh gangguan emosi dan spiritual sepanjang malam. Kabus di sini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah tirai yang menyembunyikan sesuatu yang sedang menunggu mangsa seterusnya. Untuk memahami mengapa aura di sini begitu berat, kita perlu menelusuri kembali sejarah awalnya. Pada tahun 90, Amber Court dibina dengan sita-cita yang tinggi sebagai destinasi percutian mewah untuk keluarga dan pelancong yang ingin lari dari kesibukan kota. Pada waktu itu, ia adalah simbol kemegahan di puncak bukit. Namun, lokasi yang sentiasa lembab dan dilitupi kabus tebal sepanjang tahun telah mengubah fisikal bangunan ini secara drastik. Kelembapan yang melampau menyebabkan dinding luarnya ditumbuhi alga merah. Dari jauh, kesan alga ini mencipta ilusi optik yang mengerikan. Seolah-olah bangunan itu sedang berdarah dari sela-sela retakan dindingnya, memberi amaran awal kepada sesiapa yang melihatnya. Di sebalik rupa fisikalnya yang menakutkan, terdapat sejarah hitam yang lebih mendalam. Kisah-kisah lama menceritakan tentang kejadian bunuh diri yang dikatakan berlaku di balkoni-balkoni tinggi bangunan ini. Mereka yang putus asa akibat masalah keuangan atau tekanan hidup memilih tempat ini untuk menamatkan riwayat mereka. Tenaga negatif daripada peristiwa tragis tersebut dikatakan tidak pernah hilang, malah kekal terperangkap di antara dinding-dinding konkrit yang sejuk itu. Penduduk tempatan percaya bahwa emosi terakhir seseorang sebelum mati akan meninggalkan kesan spiritual yang kuat. Dan di sini, kesan itu terasa sangat pekat. Pengalaman seram selalunya bermula sebaik sahaja pengunjung meletakkan kendaraan mereka. Kawasan parkir di sini terkenal dengan suasananya yang gelap, sunyi, dan suram. Ramai yang melaporkan perasaan serti merta diperhati sebaik sahaja enjin kereta dimatikan. Sudut-sudut gelap di tempat letak kereta itu seolah-olah menyembunyikan mata-mata yang tidak kelihatan. Ada pengunjung yang terpaksa mempercepatkan langkah menuju ke lift kerana merasakan ada sesuatu yang sedang mengikut rapat di belakang mereka. Walaupun bunyi tapak kaki mereka hanyalah satu-satunya bunyi yang kedengaran. Lama-kelamaan, reputasi buruk ini menyebabkan fungsi bangunan berubah. Daripada sebuah hotel pelancongan yang meriah, ia bertukar menjadi asrama untuk pekerja asing dan kediaman kos rendah. Namun, penghuni baru ini juga tidak terlepas daripada gangguan. Mereka sering menceritakan tentang bunyi tapak kaki yang berat melangkah di koridor kosong pada waktu tengah malam. Bunyi itu jelas, seolah-olah seseorang sedang memakai but tentara dan berkawat di hadapan pintu rumah mereka
Tetapi apabila diperiksa, koridor itu kosong dan sunyi sepi. Salah satu fenomena yang paling kerap berlaku melibatkan sistem lift di bangunan ini. Penghuni sering berhadapan dengan situasi di mana lift akan berhenti di tingkat yang salah. Tanpa butang ditekan, pintu lift akan terbuka perlahan-lahan, mendedahkan lorong yang gelap gelita tanpa sesiapa di sana. Angin sejuk akan menerpa masuk ke dalam lift, membawa bau hapak yang sukar dijelaskan. Bagi mereka yang sudah lama menetap di situ, mereka tahu bahwa apabila pintu lift terbuka ke arah kegelapan, mereka tidak sepatutnya keluar. Mereka hanya perlu menekan butang tutup dengan pantas dan berdoa agar pintu itu rapat sebelum sesuatu sempat masuk bersama mereka. Ia adalah permainan psikologi yang dimainkan oleh entiti di sana. Satu peringatan bahwa manusia hanyalah tetamu yang tidak diundang di kawasan jajahan mereka. Di dalam hierarki ketakutan bangunan ini, terdapat satu tingkat yang memegang takhta paling tinggi sebagai pusat aktiviti paranormal yang paling aktif. Tingkat 23 sering disebut-sebut dalam nada berbisik oleh penduduk tempatan dan penyewa lama sebagai kawasan larangan yang sebaiknya dihindari jika Anda mau tidur dengan tenang. Disinilah legenda mengenai entiti wanita tanpa kepala bermula dan terus menghantui imajinasi sesiapa sahaja yang mendengarnya. Ramai saksi mata melaporkan melihat susuk tubuh wanita berpakaian lusuh berdiri kaku di lobi lift atau merayau tanpa arah di ujung koridor yang malap. Apa yang lebih mengerikan adalah ketiadaan kepalanya, menjadikan kehadiran itu satu pemandangan yang mampu membekukan darah. Sesiapa sahaja yang terserempak dengannya, entiti itu tidak mengejar atau menyerang. Dia hanya berdiri di situ, seolah-olah sedang menunggu kepulangan seseorang yang tidak akan pernah kunjung tiba. Membiarkan kehadirannya dirasai melalui aura yang menyesakkan dada. Bagi mereka yang memberanikan diri untuk bermalam di dalam unit-unit di tingkat ini atau tingkat yang berhampiran, gangguan bunyi adalah menu utama setiap malam. Apabila jam menghampiri tengah malam, suasana sunyi akan dipecahkan oleh bunyi guli yang jatuh ke lantai dengan jelas. Bunyi itu bermula dengan satu dentuman kecil yang tajam, diikuti dengan bunyi lantunan guli yang semakin perlahan. Seolah-olah ada kanak-kanak yang sedang bermain battle-battle di atas siling unit mereka. Tidak lama selepas bunyi guli berhenti, bunyi perabot berat yang diseret akan kedengaran, bergeser kasar di atas lantai simen dengan bingit. Apa yang menjadikan situasi ini tidak masuk akal dan menakutkan adalah hakikat bahwa unit di tingkat atas seringkali kosong, terkunci rapat, dan tiada sebarang perabot di dalamnya. Kadangkala, suara tangisan kanak-kanak akan bergema saup-saup di celah dinding, merayu meminta tolong dari balik kegelapan yang tiada penghujung. Gangguan ini tidak terhenti setakat bani-banian misteri sahaja. Malah ia sering beralih kepada gangguan fisikal yang lebih agresif dan menakutkan. Ada penyewa yang terjaga dari tidur kerana mendengar ketukan pintu hadapan yang bertalu-talu. Seolah-olah ada kecemasan besar sedang berlaku di luar, atau polis sedang membuat serbuan. Namun, apabila pintu dibuka dengan tangan yang gemetar dan jantung yang berdegup kencang, hanya kegelapan koridor yang menyambut mereka. Tiada sesiapa di kiri atau kanan, hanya kesunyian yang menekan jiwa dan kabus nipis yang melayang masuk. Di dalam unit itu sendiri, suhu udara sering jatuh mendadak, sehingga ke tahap yang tidak logik. Walaupun cuaca di luar sejuk, kesejukan di dalam bilik terasa berbeza. Ia adalah sejenis kesejukan yang mencucuk tulang dan membuatkan bulu roma sentiasa meremang tanpa sebab. Penghuni tahu bahwa ini bukan kesan cuaca pergunungan semata-mata. Sebaliknya,
Ia menandakan kehadiran tuan rumah asal yang sedang memerhati gerak-geri mereka dari setiap sudut bilik yang gelap. Realiti yang paling menyedihkan di sebalik kisah seram ini adalah nasib penghuni yang masih kekal menetap di sana. Ramai antara mereka sadar sepenuhnya akan kewujudan entiti ini. Namun kesempitan hidup dan desakan ekonomi memaksa mereka untuk terus bertahan. Mereka terpaksa memejamkan mata dan memekakkan telinga, berkongsi ruang tamu dan bilik tidur dengan makhluk halus. Karena itulah satu-satunya tempat berteduh yang mampu dibayar dengan gaji mereka. Walaupun pihak pengurusan telah Cuba menukar nama bangunan kepada nama yang lebih modern dan mengecat semula dinding yang usang dengan warna cerah, aura seram itu tidak pernah luntur. Cat baharu mungkin mampu menutup alga merah di dinding luar, tetapi ia sama sekali tidak mampu menutup sejarah hitam dan tenaga negatif yang telah sebati dengan struktur konkret bangunan itu sejak sekian lama. Pada akhirnya, segala usaha kosmetik untuk mencantikkan bangunan ini hanyalah syol-syol kerana memori silam. Tidak boleh dipadamkan dengan lapisan cat semata-mata. Di sebalik tawaran harga yang murah, terdapat kos tersembunyi yang melibatkan ketenangan minda dan keselamatan jiwa Anda. Jika Anda mempunyai kisah benar yang serupa, kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini.